10 faedah yang kita boleh kutip dalam ayat kita ni, ayat 12, 13 dan 14. Ayat 14, 13 dan 14 ayat ini, apa yang kita dapat? Yang pertama, tengok ayat yang mula-mula kita ambil. Walau tara idil mujrimun. Bila kamu tengok orang jahat, orang derhaka esok di akhirat, tunduk. Ayat ini menunjukkan kepada kehinaan orang-orang kafir, orang yang derhaka di akhirat esok. Para ulama tadabbur kata, kenapa Tuhan gambarkan tunduk di sini? Limadha? Sebab di atas dunia dulu mereka takabur, mereka sombong di dunia dulu. Sekarang ini kamu akan tunduk di akhirat. Alhamdulillah, para pelajar masih ingat cara Allah Ta'ala binasakan orang-orang yang takabur, yang sombong ni berbeza-beza. Fir'aun, kenapa dibinasa dengan dalam mati dalam laut? Sebab dia angkuh sombong. Wahadhil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai mengalir di bawah kuasaku. Ambil kuasa mati dalam air, habis. Qarun, innama utituhu ala ilmin. Kekayaan aku ni sebab aku bijak. Ambil engkau sekali dengan hartamu, Allah Ta'ala tenggelam dalam bumi. Maka di akhirat esok puak kafir yang sombong, takabur atas dunia dulu, apa jadi? Nakisu ru'usihim, tunduk belaka. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala, hapuskan sifat-sifat yang tak baik dalam diri kita. Hapuskan sifat takabur, sifat sombong, sifat apa saja sifat yang tak baik, sifat mazmumah yang dipanggil, buang dalam diri kita. Mudah-mudahan kita di akhirat esok orang yang tawadha'. Man, kata dalam hadis Nabi SAW sebut, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadha', Allah Ta'ala angkat darjat. Siapa dia tawadha' kerana Allah, Allah angkat darjat dia. Ada juga orang buat tawadha' lain. Kenapa Syekh tu nampak berjalan begini? La. Tuan-tuan tengok dalam kuliah saya, kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang mukmin. Contoh-contoh riak di dalam pergerakan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kadang-kadang orang ni jalan tunduk ya. Allah, dia punya warak perjalanan, kalau pijak semut tak mati. Orang kata orang ni nampak warak di jalan, pijak semut tak mampu. Bahasa kita sedap. Tak. Sebab apa? Sebenarnya bukan warak, buat warak. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa dia tawadha' kerana Allah, Allah angkat darjat. Jadi orang mukmin di akhirat esok, masya-Allah, tenang. La takhafun wa la tahzanu. Jangan takut, jangan duka cita. Hari ini yauma tublas sarair, hari didedahkan segala rahsia. Alhamdulillah, orang-orang beriman selamat. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, bila mereka minta nak balik, farji'na na'mal salihat. Ya Allah, hantar balik. Hantar balik kami ke dunia. Maka Allah SWT sebut, kata di Sufyanus Thawri rahimahullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala sebut, puak-puak ni kalau hantar balik, perangai sama juga akan berlaku. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 28, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau dihantar balik, mereka perangai tu juga, sebab mereka ni bohong, dusta. Mana bukti? Tak hantar balik lagi, hantarlah dulu. Sedap juga hujah tak? Macam mana awak kata kami ni tak akan insaf? Hantar balik dulu. Berapa banyak sudah ayat-ayat yang kita baca, bila mereka dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, da'awullah mukhlisin, mereka doa Allah Ta'ala dengan penuh ikhlas.
Wa idza najjahum ilal barri, bila balik semula ke daratan, kafir hangit, cari berhala pula. Itu bandingan gambaran perangai mereka di mana? Di dunia ini. Akhirat esok Tuhan kata kalau hantar balik walau ruddu la'adu liman. Tak usahlah perangai ni lah dia. Na'udzubillah. Sebab itulah kita kena insaf sekarang. Jangan insaf bila dah terdesak. Di antara sebab-sebab pintu taubat ditutup apabila nyawa sudah dihalkum. Pada waktu itu taubat tidak lagi diterima. Bila matahari sudah naik di sebelah barat, taubat tak diterima. Bila manusia sudah sampai di akhirat, tak boleh balik lagi ke dunia. Na'udzubillah. Baik. Itu dua. Yang ketiga, faedah yang ketiga, Allah sebut walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku nak, boleh je aku bagi kepada manusia ni iman semua. Tapi Allah SWT sudah bagi takdir, menetapkan bahawa manusia tu ada pilihan. Mu pilih. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura, dalam surah Al-Ata. Aku bagi dua pilihan, pilihlah yang terbaik. Kata di ulama Ahlus Sunnah, ayat ini raddun 'alal qadariyah, menolak pahaman qadariyah yang mengatakan bahawa manusia itu sendiri menciptakan amalan dia. Maka Allah Ta'ala tak ada apa-apa, lock gitu ya, biarkan begitu. Kita ke Ahlus Sunnah kata tidak. Allah sudah beri kepada kita akal, beri pemikiran, beri dalil, beri wahyu. Kamu pilih yang mana yang kamu nak. Baiklah. Manusia memang dia buat, tapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Maka kita kena pilih yang terbaik. Alhamdulillah. Yang keempat, Allah Ta'ala kata walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna. Sudah tetap walakin haqqal qawlu minni, panjang terjemahannya. Nescaya akan beri kepada setiap orang hidayah petunjuk sebelum masing-masing meninggal dunia, tetapi telah tetap hukuman seksa dariku. Haqqal qawlu. Haqqal qawlu, apa yang ditafsirkan oleh para ulama tafsir kata apa? Tetap perkataan aku itu. Mana Allah Ta'ala tetap, dia sudah nyatakan bahawa puak kafir ni, puak kafir ni orang yang tidak beriman. Haqqal qawlu minni. Apa dia al-qawl itu? Iaitulah firman Allah Ta'ala, la'amla'anna. Tengok ni. La'amla'anna jahannam. Aku akan penuhkan neraka jahannam itu dengan manusia, dengan jin yang derhaka. Maka ulama Ahlus Sunnah kata, ayat ini isbatul kalam lillahi azza wa jalla. Isbatkan bahawa Allah Ta'ala itu berkata-kata. Sebab itulah dalam tuan-tuan duk hafal sifat Allah Ta'ala ni, kaunu mutakalliman. Mana Allah Ta'ala berkata-kata bila dia nak, waktu dia nak, Allah Ta'ala berkata-kata. Sifat Allah Ta'ala. Baik. Yang kelima, minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang akan memenuhi neraka itu siapa? Dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Jawab dianya, anna kuffaral jin finnar. Mana jin sama dengan manusia, mana-mana yang derhaka dicampur dalam neraka. Jin. Kita tahu dah, iblis duduk mana? Iblis, syaitan, dia tu masuk dalam kumpulan jin lah, kumpulan benda tak nampak. Yang keenam, Allah sebut sini minal jinnati wan nasi ajma'in. Tengok dalam manusia dan jin seluruhnya. Macam mana kita kata ajma'in di sini seluruhnya? Semua sekali manusia dengan jin masuk dalam neraka belaka. Kenapa? Semua. Ulama tadabbur dia kata maksudnya libayan an hadza libayanil jins.
nak menyatakan jenis hok masuk dalam neraka ni, jenis manusia, jenis jin, spesies dia. Bukan mana semua manusia dalam neraka, tidak. Pasal itulah dia kena tafsir lah huraian dia tu. Semua manusia dalam neraka, tak. Yang masuk dalam nerakanya iaitu jin dan manusia yang derhaka. Adapun malaikat tidak akan masuk dalam neraka. Menafikan jenis amnan lil malaikati, maknanya malaikat tak masuk. Hak maksudnya neraka jin dengan manusia yang derhaka, dan dia dicampur sekali dengan penderhaka tu, bahan-bahan sembahan dia sebagai bahan bukti. Macam orang kena tangkap, bila kena tangkap, polis akan pergi ambil barang-barang bukti di rumah dia tu, gelidah dia panggil. Polis akan pergi ambil barang-barang tu, tak berdosa dia, yang berdosanya orang. Tapi kenapa dicampur sekali dalam penjara, disimpan sekali dalam polis? Sebab bahan bukti. Itu bahan bukti, maknanya berhala, alat-alat yang disembah itu dicampur sekali dalam neraka sebagai bahan bukti. Inilah keburukannya kamu pergi pilih jalan yang salah. Yang ketujuh, فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا. Rasakanlah azab dengan sebab apa yang kami lupa di dunia dulu. Kamu lupa nak jumpa Tuhan pada hari ini. Anna ahlan nar yuwabbahun. Ahli-ahli neraka dicela, dicerca. Dengan sebab apa? Sebab mereka meninggalkan amalan yang boleh menyelamatkan dia. Tapi dia tinggalkan. Kata di ulama, ini ziyadatut ta'zib, nak menambahkan azab. Azab tu ada dua, satu azab fizikal, satu azab mental. Azab fizikal duduk neraka tu azab dah. Tapi bila dikatakan pula, satu kali lagi kena. Macam orang ni kena tangkap, duduk dalam penjara. Pagi-pagi pegawai tu mari, padan muka, cari pasal, duduk diam-diam baik-baik atas dunia, dia luar sana, mari duduk sini. Maknanya ta'zib qauli, ini sampai ke hati. Ta'zib jasadi, semua kena. Na'udzubillah. Yang ke-8, kenapa bima nasitum, dengan sebab kamu lupa. Dia kata kalau lupa ni la yakunu illa fil ma'lum. Lupa-lupa ni benda sudah kita tahu. Dengar ni, kenapa diguna perkataan lupa? Sebab nak jadi lupa tu kita kena tahu dulu. Ataupun kalau kata tak tahu langsung, orang tak kata tahu, lupa, kata jahil. Ni berbeza ni. Kenapa Tuhan guna perkataan lupa? Sebab dalil-dalil, bukti-bukti, ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah jelas depan mata mereka, tapi mereka buat tak tahu, tak terima. Maka gambaran orang tahu buat tak tahu itu macam orang lupa. Sebab orang lupa ni dia tahu, tapi dia terlupa. Jelas itu kan? Kenapa Allah Ta'ala guna fazuqu bima nasitum. Mana dia tahu dah. Sudah jelas bukti daripada para nabi dan rasul. Sudah jelas bukti yang disampaikan oleh para pendakwah kepada dia. Tapi dia buat tak peduli, buat kerah kepala, tak mau terima, maka kamu lupa. Lupa. Sebab tu ada sebahagian daripada sahabat kawan-kawan kita juga, kalau dia tanya, dia call lah contoh. Ustaz, Syekh, Allah, ana lupa lah masalah ini. Apa masalah? Sebut gini. Kalau anda ingat tolong ceritakan. Maknanya dia nak cerita dengan kita, dia bukan tak tahu. Dia belajar juga, cuma dia lupa. Itu uslub. Uslub tak nak mau mengalah lah dah. Oh, maaf lah saya lupa. Kalau kita nak tanya je lah. Ustaz, apa hukum sekian-sekian? Tapi kalau mula dengan mukaddimah tu maknanya tak berapa nak tunduk juga tu. Ustaz, saya lupa lah hukum ini. Maknanya saya tahu dah, cuma terlupa. Kalau dah tahu, carilah kitab kan. Ini bahasa uslub ni kadang-kadang
kita boleh kesan cara orang bercakap. Mana ayat Quran tu kata fazuqu bima nasitum. Kamu lupa, ambillah. Dia tahu lupa tu maknanya, lupa tu maksudnya orang sudah tahu tapi buat tak tahu. Bahaya ni tuan-tuan. Yang ke-9, fazuqu bima nasitum inna nasinakum. Tuhan kata aku buat lupa lah juga kamu. Mudah-mu lupa ke? Aku buat lupa lah. Bukan Tuhan lupa. Tuhan kata aku muamalah interaksi kamu macam orang lupa. Sebab apa? Ulama kata annal jazaa min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan apa yang dia buat. Jadi oleh kerana mereka lupa kepada Allah di dunia dulu, buat maksiat, buat derhaka, Allah kata aku lupa hari ni nak bagi keampunan kepada kamu. Ambil muka. Jangan pula disebut pada Tuhan lupa. La. Tuhan berinteraksi dengan orang derhaka ni seperti muamalah orang lupa. Itu penjelasannya. Payah juga, sebab itulah saya ulang benda-benda ni, ulang ayat-ayat yang agak perlu kepada tarkiz, perlu pada pendetailan ni supaya para pelajar boleh faham. Jelas insya-Allah. Tak ada yang keluar daripada kelas ni, lu apa ustaz main lupa-lupa ni, apa Tuhan lupa lah. Jelas, biar jelas. Itu sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan ulang 3 kali kalau perkataan itu perlu pada penjelasan. Ada kala Nabi tengok sini, ada kala tengok sini, kali yang kedua dia ulang tengok sini, supaya semua yang hadir dapat faham apa yang diucapkan. Nabi tak nak orang keluar daripada majlis dia tak faham. Tapi bila mari orang kemudian masuk pemikiran falsafah, pemikiran apa, ucapan Nabi tu jadi macam tak faham pula, terpaksa kena tafsir macam-macam, terpaksa kena takwil. Sebab apa? Sebab kita terpengaruh dengan cara pemikiran lain. Baik para pelajar sekalian, yang terakhir, wazuqu azabal khuld. Rasakanlah. Maaf, sebelum kita yang 10 tadi, ada lagi huraian menarik. Dia kata nasinakum itlaqun nisyan ala tarki. Bila orang tu tinggal tak buat, kita kata lupa tu. Sebab apa? Sebab kita dah bagi dah maklumat kepada dia awal-awal lagi. Macam pegawai, kita bagi maklumat pegawai, ni dia punya syarat-syarat perkara yang kamu kena buat, tiba-tiba dia tak buat, dia tinggal. Kita kata lupa. Sebab apa lupa? Aku dah bagi tadi perintah, tak buat juga. Bukankah lupa itu termasuk di kalangan orang yang dimaafkan? Itu cerita lain. Ini lupa yang telah diberi peringatan. Baik, sampai ke 10. Wadzuqu azabal khuld. Rasakanlah azab yang berkekalan. Allah. Ai al-azab ghairal munqati'. Azab yang tak putus-putus, sentiasa ada. Jadi inilah kita takut, azab neraka Jahannam itu tidak putus, azab yang berterusan bagi orang yang kafir. Bagi orang yang beriman ada tempoh. Masuk di Islam dalam neraka beberapa ketika yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia keluar balik pergi ke syurga. Cuma yang kita bimbang sekarang ni, yang kafir ni kekal dalam neraka. Yang kita orang beriman tak mau masuk neraka. Kena cakap macam tu. Jangan cuba duk pesan-pesan dengan orang. Kalau saya tak jumpa ustaz, tak jumpa saya, cari mana? Neraka. Dia bercakap macam nak macam orang nak pergi Mekah. Nak, ustaz, saya pakej lain, saya ke maktab lain tu. Jangan lupalah cari saya sana. Saya nak tanya hukum, nak minta panduan. Paling tidak pun boleh tunjuk-tunjuk tempat, sejarah. Paling tak ada pun saya nak belanja kambing, ustaz. Cari lalu kita. Contohnya begitu. Jangan main lupa-lupa cari. Jangan sebut tuan-tuan. Saya dengar pun saya takut. Dengar pun takut. Jangan lupa cari. Jumpa cari. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, cukuplah 10 pengajaran faedah yang dapat kita kutip dalam ayat 12 hingga 14 ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bermula ayat 15
Ayat 15 sehingga 17. 15, 17. 3 ayat juga. Kita ambil ringkas sikit lah sebab masa yang kita nak gunakan ada 2 sesi. Baiklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.